Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dengar sebenarnya. Alhamdulillah wa syukru lillah na jami'na minna. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi man wala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil azim. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Muslim-muslimat para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala yang sempat bersama dalam kuliah online kali ini. Itu insya-Allah nak menyambung pada kata hikmah yang ke-154 yang sebenarnya masih ada hubungan dengan yang sebelumnya. Itu 153 itu. 154 155 itu punya hubungan antara satu dengan yang lain itu. Yang lepas Ibn Athaillah menyebutkan an-nas yamdahunaka yazunnuna fik fakun anta dhamman li nafsika lima ta'lamu minha. Itu yang lepas. Manusia memuji kamu apa yang mereka sangka ada pada kamu. Mereka sangka yang baik yang ada pada kamu, mereka puji kamu. Fakun anta dhamman li nafsik, maka hendaklah kamu mengeji dirimu terhadap apa yang kamu tahu daripadanya. Pada hakikatnya kamu yang lebih tahu tentang hakikat diri engkau, apa yang berlaku pada engkau. Misalnya manusia puji, dia tengok penampilan kita, pakaian kita atau perangai kita baik, makanya dia puji kita, padahal mungkin hakikatnya kita lebih tahu apa yang kita lakukan. Sebab itu jangan terperdaya. Itu yang disebut dalam kata hikmah yang lepas. Jangan terperdaya dengan pujian manusia, karena kita yang lebih tahu tentang hakikat diri kita. Okay. Itu sambungan kata hikmah yang ini. Ibn Athaillah menyebutkan al-mu'min idza mudiha istahya min Allah Ta'ala ayusna alaihi biwasfin la yashhaduhu min nafsih. Al-mu'min seorang yang beriman. Yang dimaksud dengan beriman dalam konteks perbicaraan ini, itu beriman yang sebenar, bukanlah yang dihukum beriman dari hukum syarak secara umum. Kerana itu orang yang beriman, yang percaya kepada rukun-rukun iman, pada rukun Islam dan sebagainya itu, dan menerima apa yang diketahui dalam agama secara mudah, bitarura, itu dikira beriman. Hatta walaupun dia tak mengerjakannya. Dia beriman dengan hukum hakam Allah, tapi dia tak buat pun, itu masih dikira beriman. Itu dari segi syarat, tapi itu bukan dalam perbicaraan ini. Jadi al-mu'min di sini, orang beriman yang sempurna, yang kehidupannya dipandu oleh iman itu, yang mengawal, yang memimpin dalam kehidupannya adalah iman itu sendiri. Itu mukmin yang dimaksudkan di sini. Artinya orang beriman yang sempurna imannya, yang artinya sentiasa muraqabah, menyadari tentang Allah Subhanahu wa taala, tentang pemerhatian Allah terhadap dia.
beriman sepenuhnya bahwa Allah sentiasa memerhatikan dia. Itu yang dimaksud iman di sini. Al-mu'min, orang beriman yang sedemikian hakiman yang hakiki. Orang beriman yang sebenar, iza mudiha, apabila dia dipuji ini oleh manusia tentang kebaikan-kebaikan yang ada pada dia, yang dia lakukan. Istahya minallah. Istahya minallah ta'ala yusna alaihi. Maka dia akan berasa malu. Orang beriman yang sebenar, dia rasa malu terhadap Allah Subhanahu Wa Taala kerana dipuji. Dipujian atas dia dengan suatu sifat yang tidak ada pada dirinya. Wasfin la yashhaduhu min nafsih. Jadi itu ada dua tafsiran di situ. Satu, memang kadang-kadang orang puji benda tu dia tak buat. Memang dia tak lakukan. Yang tu lebih-lebih lagi lah dia kena rasa malu. Misalnya orang kata dia ni warak, orang kata dia ni misalnya banyak bersedekah atau banyak buat semayang tahajud dan sebagainya, padahal dia tak buat pun. Tapi orang puji juga dia. Itu satu. Maknanya ada perkara yang dia tak buat. Itu kita dah bincang juga, saya dah sentuh juga yang lepas. Ya. Yang tu sepatutnya dia merasa malu sangat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana Allah menutup aib dia. Allah menutup kekurangan dia. Maka dia kena malu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ataupun dengan maksud yang kedua. Yang kedua dengan maksud bahawa semua kebaikan yang dia buat, lalu manusia puji dia. Terhadap kebaikan, terhadap dia kerana melakukan kebaikan-kebaikan itu, sedang dia menyaksikan, dia sedar bahawa sebenarnya kebaikan itu bukan semata-mata daripada dia. Dan ketika itu juga dia kena rasa malu. Yang disebut wasfin la yashhaduhu min nafsih. Dengan suatu sifat kebaikan yang dia tidak menyaksikan dari dirinya. Bagaimana yang kita telah maklumi, bahawa semua kebaikan yang kita lakukan itu adalah dari limpah kurnia Allah, dari rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi orang yang beriman yang sebenar tadi, dia sedar hakikat itu. Jadi kalau manusia puji pun, kau ni bagus, kau semayang, jaga, memang dia betul pun. Misalnya dia melakukan itu, memang ada benda itu, perkara itu pada diri dia. Tapi orang yang beriman yang hakiki, dia masih juga, kerana dia yakin bahawa itu semua adalah daripada limpah kurnia Allah, bukan semata-mata daripada kebaikan dia, bukan dengan kekuatan atau daya upaya dia semata-mata. La haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya dan tidak ada upaya melainkan dengan pertolongan Allah. Itu kita dilarang juga merasa seronok, rasa berbesar hati, seronok dengan kebaikan yang kita buat. Semata-mata kerana melihat bahawa kebaikan itu kita yang buat. Yang tu dilarang. Kerana itu akan membawa kepada
penyakit hati, penyakit rohani yang boleh membinasakan amalan itu. Jadi kalau melakukan kebaikan tak boleh seronok semata-mata kerana kita boleh buat benda itu. Jadi kebaikan yang kita laku boleh tak rasa seronok. Sedangkan dalam sebuah hadis Rasulullah SAW menyebutkan bahawa orang beriman yang sebenar itu seronok dengan kebaikan yang dia lakukan. Dalam sebuah hadis disebut, qila ya Rasulullah, ar-rajulu ya'malu al-amal khufyatan, summa yatahaddatsu an-nasu bihi fayafrah. Faqala alaihi salatu wassalam, lahu al-ajr marratain. Ini berhubung dengan pujian orang tadi. Ajrul amal wa ajrul farah. Iaitu menunjukkan bahawa orang beriman dia kena seronok dengan kebaikan dia lakukan. Pernah ditanya Rasulullah SAW tentang seorang lelaki yang beramal dengan amalan secara sembunyi, buat sendiri rumah, tapi macam mana orang tahu, orang bercerita, semai tahaddatsun nasu bihi fayafrah. Kemudian manusia, orang ramai bercerita tentang kebaikan yang dia lakukan, walaupun secara bersembunyi. Kerana Allah SWT Maha berkuasa. Boleh saja dia nak memasyhurkan kebaikan yang dilakukan secara sembunyi pun. Nak bagi orang tahu. Begitu juga dengan kejahatan. Kalau kita buat kejahatan ni walaupun di dalam rumah bersembunyi, dalam bilik persoalan, kalau Allah nak bongkar, ada saja caranya. Allah boleh melakukan yang tu. Begitu juga dengan kebaikan. Jadi cerita dalam hadis ni tentang orang yang melakukan kebaikan secara sembunyi, tapi entah macam mana orang tahu, manusia tahu, lalu manusia bercerita tentang kebaikannya, fayafrah, dan dia seronok. Orang tadi itu, orang yang beramal tadi secara bersembunyi itu, dia seronok dengan apa yang manusia cerita. Faqala alaihi salatu wassalam, lahul ajr marratain. Baginya pahala 2 kali. Apa dia? Iaitu ajrul amal, pahala beramal, wa ajrul farah, dan pahala seronok. Seronok pujian manusia terhadap dia kerana melakukan kebaikan. Itu kena hati-hati. Terhadap hadis itu kena berhati-hati dalam memahaminya. Dia kena kembali kepada apa yang difirman oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Qul bifadlillah wa birahmatihi fabisadzalika falyafrahu. Dalam surah Yunus ayat 50 berapa, 54 berapa, 58. Katakanlah wahai Muhammad, bifadlillah, dengan limpah kurnia Allah, wa birahmati, dengan rahmatnya, fabidzalika falyafrahu, maka dengan demikian itu limpah kurnia Allah dan rahmatnya, falyafrahu, mereka hendaklah yafrah, farah, berasa seronok, berasa gembira kerana melihat kepada limpah kurnia Allah Subhanahu Wa Taala terhadapnya. Jadi balik pada hadis ini, dia mesti merujuk kepada yang tu. Artinya dia rasa seronok kerana melihat kepada limpah kurnia Allah Subhanahu Wa Taala, bukan semata-mata melihat bahawa amalan yang dia lakukan, kebaikan yang dia buat itu dari dirinya.
Itu kena dipahami betul supaya kita jangan tertipu. Boleh seronok tapi bukan seronok semata-mata dengan kebaikan. Kebaikan itu merasakan dia lahir dari kita. Itu Imam Allah sebenarnya dah sebut dalam kata kemarin yang lepas-lepas. La tufriqat ta'ah bi'anna baraza minka. Jangan rasa seronok dengan ketaatan itu kerana dia terbit dari engkau, merasa dia terbit daripada engkau, kau rasa seronok yang tu. Jangan. Kan itu akan membawa kepada penyakit-penyakit rohani yang membinasakan amalan, antaranya ujub. Kita akan terjerumus dalam ujub. Ujub ni maknanya hairan diri, lupa bahawa kebaikan yang kita lakukan, ketaatan dan sebagainya itu dari Allah. Lupa hakikat itu ujub lah. Bila kita lupa hakikat apa yang kita buat, tak kira apa, semayang, puasa, baca Quran, sedekah, bagian-bagian apa ni, semua itu adalah daripada limpah kurnia Allah, pertolongan Allah SWT. Bila kita lupa yang tu, maka kita akan terjerumus ke dalam ujub. Jadi sebab itu boleh seronok, tapi jangan semata-mata itu seronok kerana melihat dengan mata hati kita bahawa itu semua dari pertolongan limpah kurnia Allah SWT terhadap kita. Jadi balik pada kata hikmah ini. Jadi sebab itu orang yang beriman dia rasa malu juga. Walaupun orang puji itu, apa yang dipuji itu memang dia buat, tapi sebab dia memandang kepada hakikat tadi. Hakikat bahawa sebenarnya bukanlah semata-mata dari dia. Wallahu khalaqakum ma ta'malun. Allah lah yang menjadikan kamu dan apa yang kamu buat. Jadi dia melihat pada hakikat itu. Sebenarnya dia tak layak mendapat pujian itu. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Kerana melihat hakikat itu, bahawa hakikat sebenarnya apa juga yang berlaku, kebaikan yang berlaku pada kita, datangnya, sumbernya Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu orang yang beriman tadi, dia merasa malu dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dia dipuji dengan suatu sifat. Sama ada yang memang dia tak buat, atau dia buat tapi dia melihat pada hakikat bahawa sebenarnya bukan semata-mata dari kekuatan dia, tetapi dengan pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala kepada dia. Seorang mukmin yang sesungguhnya ialah yang tidak merasa dirinya punya sifat-sifat yang baik, yang layak untuk dipuji. Semata-mata dia tak punya apa-apa. Sebab dia hanya merasa mendapat kurniaan Allah. Itu kalau tengok pada teks tu ya. Dia sebab dia hanya merasa mendapat kurniaan Allah jika ia dapat berbuat sesuatu yang baik, mata-mata daripada pertolongan, limpah kurnia, rahmat Allah SWT kepada dia, dan sama sekali bukan dari usaha, kekuasaan dan kehendaknya sendiri. Bagaimana ayat ini sebut tadi, wallahu khalaqakum ma ta'malun. Allah lah yang menjadikan kamu dan apa yang kamu amal. Yang kamu buat, yang kita buat itu semuanya daripada perbuatan Allah SWT. Yang ada pada kita hanyalah ikhtiar, kecenderungan untuk melakukan, memilih untuk melakukan. Kita pilih untuk buat yang ni, pilih buat yang ni. Itu yang ada pada kita, itu panggil ikhtiar. Ikhtiar itu sebenarnya pilihan. Artinya kita yang memilih, Allah beri kuasa memilih pada kita untuk buat ni, buat ni. Bila kita memilih kebaikan, maka Allah dengan pertolongannya, kudrat iradatnya menentukan perkara itu berlaku pada kita. Baik itu sebenarnya setiap saat dan ketika dalam kita melakukan kebaikan, sebenarnya kita dalam pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah yang bantu kita untuk melakukan itu. Maka sebab itulah, balik-balik tadi, orang yang beriman yang sebenar, yang menyedari hakikat ini, dia rasa malu lah. Rasa malu kalau orang puji dia, kerana hakikatnya bukan dia punya. Sebagai contohnya, bagai bandingan misalnya, katakanlah ada orang
Sekarang ni masa COVID-19 ini banyak orang bagi sumbangan. Dia bagi sumbangan pada kita, bagi duit pada kita untuk sampaikan kepada orang. Orang-orang yang memerlukan misalnya. Tapi masjid ada orang-orang tertentu yang beri bantuan 5,000, 10,000, 20,000 supaya disampaikan kepada mereka yang memerlukan. Jadi pihak masjid ataupun mana-mana individu, NGO sebagainya, dia pun belilah apa ni, barang-barang keperluan untuk disampaikan kepada pun. Tadi saya tengok apa ni, masjid ada orang minta tadi. Tu kena tengok tu dalam apa ni, masjid punya mesej tu. Ada orang minta apa ni, barang keperluan. Dia kata saya memerlukan barang keperluan. Cuba AJK masjid tengok tu. Kalau belum tengok lagi ni. Tadi saya tengok dia apa ni. Dia minta bantuan makanan. Balik-balik apa ni. Jadi kita menyampaikan. Kita memberilah. Beli barang tu kita menyampai. Bila sampai orang pun puji kita. Baguslah Pak masjid ni, baguslah sebut pula si Puan kalau apa ni, individu mesti menyampaikan sedangkan bukan dia punya. Ada orang bagi. Orang ni bagi duit 10,000, 5,000 bagi, suruh beli barang. Orang puji dia. Baguslah sana tu. Bagian apa ni, padahal dia tahulah hakikat diri dia. Dia tahulah hakikat bahawa benda itu bukan dia punya. Dia hanya menyampaikan. Yang punya ada orang lain. Jadi kalau kita terpedaya dengan pujian itu, maknanya kita ni beratlah macam tu. Itu dalam kata hikmah yang berikut. Kita manusia yang paling jahil lah, paling bodoh lah macam tu. Dan memang bukan aku hanya menyampaikan je yang punya. Sebenarnya ada orang lain. Ya. Sebenarnya yang punya bantuan ni orang dah, aku menyampaikan sahaja. Jadi begitu patutnya kena rasa segala berbeza. Kalau orang yang beri bantuan tu pula hadir sama. Dia dengar orang tu, orang yang menerima bantuan tu puji orang yang beri tu. Dia belakang tengok misalnya tu. Jadi tentu lebih malu lagi kalau kita nak rasa bangga dengan itu. Jadi begitulah umpamaannya terhadap apa yang kita buat. Hakikatnya bukan dari diri kita kebaikan yang kita lakukan, bukan semata-mata dari kita. Ianya semata-mata pertolongan, limpah kurnia Allah, rahmat Allah terhadap kita. Kita melakukan, tapi itulah hakikatnya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Akan dikau kami sembah dan akan dikau kami mohon pertolongan. Jadi semuanya dengan pertolongan Allah. Jadi sebab itu apa yang diingatkan, jangan terperdaya dengan pujian manusia itu. Boleh seronok bagaimana disebut dalam hadis tadi. Seronok dengan apa ni? Seronok kerana melihat kepada limpah kurnia Allah Subhanahu Wa Taala. Seronok kerana melihat kepada Allah menutup kekurangan dia, aib dia, kelemahan-kelemahan dia, dan hanya memperlihatkan pada manusia benda-benda yang baik. Maka itu rasa seronok, kan itu semua adalah dari limpah kurnia Allah Subhanahu Wa Taala. Itu saya sebenarnya yang nak disampaikan oleh telah sekendari dalam kata hikmahnya yang ini. Secara ringkaslah, masa pun tak mengizinkan. InsyaAllah tadi pun pengumuman mungkin ada kelonggaran-kelonggaran sikit selepas ini, tapi pengajian secara fizikal apa ni masih tak boleh lagi ya. Ke masjid dah boleh siapa yang dapat 2 dos selepas 14 hari. Kita doalah sama-sama, mudah-mudahan wabak ini diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Saya nak sambung sikit yang berikut kerana dia ada hubungan juga dengan yang tadi itu. Ajahlun nas, seterusnya. Ajahlun nasi man taraka yaqina ma indah
Li zanni ma indan nas. Sebodoh-bodoh manusia, ajahalun nas. Sebodoh-bodoh manusia itu yaitu orang yang meninggalkan, mengabaikan keyakinan yang sungguh ada padanya. Ini tentang diri kita. Kita tahu diri kita. Misalnya tadi orang puji benda yang kita tak buat. Kita tahu kita tak buat benda tu. Tapi kita rasa seronok pula. Itu ajahalun nas. Manusia yang paling bodoh. Hamaqah kata. Jadi orang puji kita tentang sesuatu yang baik, bagian-bagian kamu warak, kamu bagian-bagian semayang banyak, amal ni tahajud sebagainya, kadang kita tak buat pun. Tapi kita rasa seronok pula, rasa bangga pula dengan pujian, padahal kita tak lakukan. Itu sebodoh-bodoh manusia. Dia meninggalkan mantaraka yaqina ma indah. Sebodoh-bodoh manusia itu orang yang meninggalkan keyakinan yang sungguh ada padanya. Pengetahuan yang paling yakin manusia ini tentang diri dia. Itu perkara yang sangat dia yakini. Apa yang berlaku pada diri dia, zahir, batin, dalam hati dia. Dia melakukan itu kerana siapa, kerana Allah atau yang lain. Itu dia yakin sebenarnya. Pengetahuan itu yakin. Bal insanu ala nafsihi basirah. Manusia terhadap dirinya itu lebih mengetahui. Jadi tiba-tiba ada manusia sangka, ada manusia lain menyangka. Manusia sebagaimana disebut dalam apa ni, manusia ni terhadap diri kita dia sangka aja. Sangkaan dia pada zahir saja, dia tengok penampilan kita, dia tengok cakapan kita, dia tengok perbuatan kita, ini orang ni baik ni. Itu sangkaan dia aja. Okeylah, memang kita kena sangka baik orang dari sudut orang lain, memang itu baiklah kerana dia menyangka baik pada orang lain. Itu memang baik, memang kita dituntut untuk sangka baik. Tapi pada diri kita, yang manusia sangka itu, yang tu kena hati-hati, jangan tertipu. Itu maksudnya. Sebab kita lebih yakin apa yang ada pada kita. Kita lebih tahu yang meyakininya. Jadi jangan sampai ajahalun nas, sejahil-jahil manusia, kata pengarang ini, kata Ibn Attallah, mereka yang meninggalkan sesuatu yang dia yakin. Itu tentang dirinya. Lizanni, karena sangkaan barang yang di sisi manusia. Manusia sangka pada diri itu sangkaan saja. Tapi dia meninggalkan keyakinan tentang dia pergi ikut sangkaan manusia. Artinya dia seronok lah. Itu makna dia terperdaya. Orang puji dia benda yang dia tak buat, dia rasa bangga, seronok. Cerita pula dengan orang, itu lagi berat. Maknanya dia meninggalkan apa yang dia yakin bahawa benda tu tak ada pada dia hanya dengan sangkaan manusia terhadapnya. Manusia sangka bagian-bagian dia baik dan sedang dia tak buat, tapi dia seronok. Itu orang yang terpedaya dan itu orang yang paling bodoh. Pasal meninggalkan sesuatu yang dia yakini. Benda yang dia yakin ada pada diri dia, dia tinggal hanya mengikut sangkaan manusia. Meninggalkan keyakinan yang sungguh ada padanya kerana menurut sangkaan orang yang ada pada orang lain. Sangkaan orang pada dia. Yang yakin itu, kata apa ni, iaitu kekurangan, dosa yang telah dilakukannya dan kerendahan akhlak dan kelemahan imannya sendiri. Sedang sangkaan orang lain yang mengira baik padanya kerana bodohnya dan tidak mengetahui ia apa yang di sebalik tirai. Orang lain tak tahu tentang kita. Di sebalik tirai yang tertutup. Ditutup oleh fantasi lahir yang baik. Kerana itu, jika ia tidak sedar diri terhadap sesuatu yang yakin itu, kerana menurut perkiraan orang lain, maka ialah sebodoh-bodoh manusia. Macam yang saya sebut di awal. Maknanya, kita yakin dah apa yang kita buat, kita tiba-tiba orang puji dengan perkara itu. Sebaliknya, kita tinggal apa yang kita yakin, ikut sangkaan orang, apa yang orang sangka pada kita, itu kita jadi sebodoh-bodoh manusia dan artinya kita telah terperangkap
dalam tipu daya. Jadi kita telah uh, terperdaya dengan sangkaan, maksudnya jangan begitu. Apa yang kita buat kita tahu, kita sedar. Malah niat kita melakukan pun kita tahu, kita sedar. Sebenarnya kalau kita orang-orang yang beriman tadi, al-mu'min al-haqiqi, orang beriman yang sebenar. Orang beriman sebenar ini dia sentiasa memantau juga niat apa yang dia buat. Sebab itu kena perhati juga. Jangan biarkan je. Jangan buat saja apa yang kita buat kebaikan, tapi kena perhati juga dengan kenapa, apa niat kita melakukannya. Itu juga kena pantau kerana niat ni sangat penting. Innamal a'malu binniyat. Sungguhnya amalan itu dengan niat. Sahnya amalan dengan niat. Baiknya amalan dengan niat. Jadi apa niat kita melakukan itu pun kena diperbetulkan. Dan sepatutnya kita saja yang tahu niat kita, tapi jangan cakap saja. Kadang-kadang kita berbohong, memang niat kita tak betul, tapi kita kata aku tahulah niat aku, apa aku nak buat, apa aku buat aku tahulah. Itu kadang-kadang dakwaan. Itu termasuk orang yang bodoh jugalah, yang sebenarnya dia tahu apa niat dia, tapi kerana cuba menafikan. Na'udzubillah min zalik. Itu termasuk ajhalun nas, sebodoh-bodoh manusia. Itu meninggalkan apa yang diyakini pada dirinya. Dia tahu sebenarnya niat dia tak betul, tapi mendakwa niat dia sebenarnya apa ni, baik atau sebagainya. Malah sebenarnya niat ni tak payah cerita dengan orang lah apa ni. Sebab kadang-kadang bila mengakui niat itu baik, itu pun suatu yang boleh memerangkap kita juga. Kadang kita selalu juga dengan dakwaan, dengan ikhlas misalnya, yang ikhlas, itu mendakwa niat yang baik. Itu pun kalau boleh janganlah dibuat, janganlah dilakukan. Maka itu dakwaan kita melakukan secara ikhlas dan sebagainya. Itu sebaik-baiknya jangan buat macam tu. Tak payah tulislah yang ikhlas dan atau sebagainya. Sebab yang nak menilai amalan kita Allah. Manusia tak payah tahu pun tak apa. Yang nak menilai kebaikan kita ikhlas atau tidak, Allah. Jadi apa yang takut sangat dengan manusia yang terpaksa kena tulis pula yang ikhlas bagian-bagian. Sebenarnya nak nilai amalan kita pergi sedekah, pergi bantuan ke, yang nak nilai amalan kita tu siapa? Allah, bukan manusia. Manusia biarlah dia nak nilai apa pun pada kita. Jadi tak perlu sebenarnya kita nak mendakwa atau sebagainya bahawa yang ikhlas dan bagian-bagian. Sebab itulah kata orang yang bagi kalau selalu sangat benda itu menunjukkan dia tak ikhlas. Kalau selalu sangat sebut saya ikhlas, ya ikhlas bagian-bagian, itu menunjukkan dia tak ikhlas. Sebab apa? Sebab tadilah, kerana dia bimbangkan manusia. Seolah-olah manusia yang nak menilai keikhlasan dia. Jadi dia kena beritahu kepada manusia bahawa dia ikhlas. Jadi bila kena bagi tahu kepada manusia dia ikhlas, dia tak ikhlas lah hakikatnya. Itu berhubung dengan itu. Sebab sebaiknya jangan beritahulah tentang amalan kita ikhlas ke tidak, sebagaimana disebutkan tadi. Kerana yang nak menilai amalan kita Allah Subhanahu Wa Taala. Itu juga disebut fala tuzakku anfusakum. Jangan kamu puji bersihkan dirimu. Merasa bahawa diri kita itu ikhlas dan sebagainya. Beritahu pula orang kita ikhlas, yang tu dibimbangi akan menjerumuskan kita juga kepada penyakit-penyakit hati yang lain. Situ adalah disebutkan beberapa contoh yang lebih kurang tadi. Al-Haris Al-Mukhasibi menyebutkan orang yang senang
dengan ejekan. Orang yang senang dengan pujian orang itu bagaikan orang yang senang dengan ejekan orang padanya. Andainya ada orang berkata, kata Al-Haris Al-Muhasibi, ini seorang ulama besar dalam khususnya dalam tasawuf itu, Sunni. Kotoranmu itu tidak berbau atau berbau harum. Kotoran tu najis kita. Lalu kamu gembira dengan keterangan dan pujian itu. Padahal kamu sendiri jijik dan berbau busuk. Kalau orang kata apa ni, najis kita, tarik kita wangi, tak bau, bau harum pula lagi tu. Betul dia seronok. Padahal dia sendiri tahu bahawa najis dia busuk, najis dia pun tak lalu nak cium. Jadi kalau orang yang macam tu keadaannya, tak ada amalan, begitu jugalah. Seronok dengan amalan yang dia buat, sedangkan kalau memang dia tak buat lagi tu, ataupun dia lakukan tapi mungkin dengan keadaan yang tidak seberapanya, tapi seronok dengan pujian orang, maka itu umpama orang macam tu lah. Orang yang kata Arif Muhasibi, orang puji terhadap tahi dia wangi harum, dia seronok. Padahal dia tahu bahawa tahi dia memang tak wangi, memang busuk dan dia pun tak larat. Padahal kau sendiri pun jijik dan berbau busuk. Maka ketahuilah bahawa kotoran dosa dan jiwa itu lebih busuk dari kotoran tahi manusia itu. Jadi itu sebagai contoh. Jadi yang akhirnya peringatan itulah yang diingatkan. Yang kedua ni ajarun nas itu, artinya jangan terpedaya juga dengan apa yang manusia sangka dengan kita. Yang lebih tahu tentang diri kita adalah kita. Jadi pedulikan dengan apa yang manusia sangka. Kalau manusia sangka dengan kebaikan, alhamdulillah Allah menutup keaiban kita, tapi kita jangan terperdaya. Kita yang tahu. Kalau memang sebaliknya apa yang berlaku pada kita, artinya memang kita tak buat dan memang apa ni, maka banyak-banyak memohon keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Saya ingat sekian itu dulu insya-Allah buat kali ini. Insya-Allah dalam kesempatan lain kita bertemu lagi. Iza atlaqa as-sana 'alaika wa lasta bi'alin fasni 'alaihi bima huwa ahlu. Itu pun ada sebenarnya ada hubungan lagi dengan 155 ini. Jadi mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.